Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Asriza binti Ibrahim. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 6. Jadi sebelum tu kita ajak dulu kawan-kawan, kita invite ataupun share dulu. Okay? Kita ajak dulu kawan-kawan kita ya. Cakap lah. Mana Telegram tu? Okay. Kita akan mula lagi lebih kurang 2 minit lagi ya. Mana Telegram? Sama saya pada hari ni JU. Saya ada JU. Bukan. Cikgu Atahan. Oh ni. Kenapa aku tak pandai? Tiba-tiba ni. Kenapa aku tak pandai tiba-tiba? Ni. Okay. Apa grup kau? Aku lead nama Mustari. Tak ingat nama. Say hi siapa-siapa yang dah masuk. Itu kenapa dia warna coklat? Aku tengok kat Facebook aku. Keluar tak nampak ni? Ni dah masuk. Bagi salam suami. Kita buka terus. Bagi salam. Jawab salam dia. Assalamualaikum Syami. Oni. Waalaikumsalam lah dia bagi salam. Terus dia cakap tak jawab. 1 minit lagi, jam cikgu pukul 11. Jadi kita akan mula sebentar lagi. Suara tempat. Dah boleh. Okey. Slide. Okay, dah boleh slide. Kau pergi je kat slide tu. Tekan slide. Sekejap. Okey, yang satu kau jangan risau. Tak apa, dia lambat sikit. Kau jangan tengok ni. Di bawah tu. Aku cakap tidak. Kau cakap macam biasa tu. Dia nak pergi dulu. Aku try dulu, kau tengok sekejap. Aku cakap, aku tak punya apa sekejap. Macam ni. Okey sekarang hari ni Cikgu Yasriza akan first time gunakan Facebook. Jadi awak semua tolong bagi sokongan moral. Okey, jadi kita masuk sama-sama. Ajak kau ramai-ramai masuk. Tolong bagi tahu dengan diorang kita akan gunakan platform yang ini selepas ni. Okey, baik. Jadi tolong ajak. Okey, siapa ada sekarang? Ada Syami. Waalaikumsalam. Ada Oni. Waalaikumsalam. Oni ni mak awak Siapa nama awak? Oh, Nurul Damia. Okey, bagus. Tak kisah berapa orang pun, kita akan terus juga dekat sini. Alright? Okey. Lagi baru 2 orang ni, saya naklah ramai sikit. Oh, setakat ni ada 6 orang bersama dengan kita. Saya harap lagi lebih. Okey, satu. Kau kena cakap je. Abaikan apa yang nampak sini. Okey. Tapi bila boleh. Apa? Bila boleh. Suka hati kau. Dan kau ajar tu macam kau tak nampak tu. Cakap. Dia tak nampak kan? Kau jangan tengok sini kan. Aku nak jawab. Dia kan Tengok sikit je. Dia kan tak nampak muka aku. Nampak? Tak nampak. Betul, tapi Yang kau selalu nampak. Aku tak nampak. Okey. Waalaikumsalam Isya Farisha. Waalaikumsalam Aida Adelina. Hai. Suara saya jelas tak?
Kalau jelas cakap ya ke tuliskan Kalau gambar segala benda. Ui. Dengan barang aku gadget dan macam-macam. Tak apa, cikgu tunggu sekejap Waalaikumsalam Akil Syamil. Jelas terima kasih Syah. Kau mula dulu. Okey, sementara tu kita tunggu kawan yang lain. Cikgu nak kamu dah bersedia dengan buku teks dan juga buku buku tulis MT1. Terima kasih ya. Okey, kalau ada lagi kawan-kawan yang kita boleh ajak, cikgu mohon kita share. Kita share dekat kawan-kawan kita. Semalam cikgu dah maklumkan dah. Maaflah terlambat. Cikgu ni first time baru pakai FB Live. Jadi sebelum ni memang tak ada yang tak kenal saya kan, ada yang tak kenal cikgu. Jadi cikgu harap lepas ni cikgu akan lebih usaha jugalah, akan gunakan FB Live yang siap dengan presentation macam ni ya. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu nak mulakan dulu sebab lepas pun cikgu ada kelas yang lain. Okey. Jadi Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ini mata pelajaran matematik tahun 6 kita kita akan belajar mengenai nombor 7 digit, iaitu hari cikgu akan ajar cara menukar nombor bulat dalam perpuluhan dan pecahan. Okey, kita nak tukar daripada NB kepada perpuluhan dan kepada pecahan. Okey, nampak macam banyak kan? Okey, tak apa, kita belajar satu-satu ya. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu teknik ni cikgu panggil sebagai NB perca. Okey, NB perca. NB tu bermaksud nombor bulat ya, nombor bulat. Per tu cikgu ambil dari perkataan perpuluhan perpuluhan. Jadi daripada nombor bulat, nanti langkah pertama kita akan buat nombor bulat, kemudian kita akan tukar dia menjadi nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan tu yang macam mana? Yang ada titik kalau ada titik perpuluhan tu maksudnya dia adalah nombor perpuluhan. Kemudian daripada nombor perpuluhan tadi kita akan belajar untuk tukarkan dia menjadikan nombor pecahan. Nombor pecahan ni dia ada simbol per. Contohnya 1/2, 5/4, 1/3. Itu nombor pecahan. Okey. Seterusnya, okey, ni tadi cikgu cakap NB per. NB nombor bulat, nak tukar dia menjadi nombor perpuluhan. Okey. Okey, dalam buku teks cikgu tak ingat buku surat berapa. Cikgu tak bawa pula. Okey. Kita tengok ya. Soalan yang pertama. Nyatakan 6,500,000 dalam perpuluhan juta. Okey, cikgu harap murid-murid tahu macam mana nak menyebut nombor ni Nampak tak cikgu ada buat regangan kat sini. Antara 1, 2, 3 nombor, lepas tu ada sikit ruang, lepas tu ada 1, 2, 3 nombor lagi. Cikgu ada sikit ruang baru kita masuk ke juta. Ni pelajaran yang minggu lepas cikgu ada ajar Jadi cara nak sebut iaitu 6 ni adalah juta, 6,500,000. Okey. Jadi cara nak tukar nombor ini dalam bentuk perpuluhan juta. Perpuluhan juta tau. Okey.
Jadi ada 3 cara cikgu akan tunjukkan di sini. Iaitu cara pertama iaitu kita bahagikan menggunakan teknik potongan. Maksudnya cikgu tak pakai bahagi yang panjang-panjang tu. Okey. So, cara dia kita kena kira berapa bilangan sifar ni. Kalau dekat atas ada satu sifar, dekat bawah pun kena satu sifar. Maksudnya kalau atas kita nak potong satu, bawah pun kena potong satu. Okey, kalau sebelah dia ada lagi potong, kita pun kena potong. Okey, kat sini kita tengok bilangan yang sikit kat mana tu sifar dia. Di atas betul tak? Kita kira ada berapa. Okey, 1 2 3 4 5. Betul tak? 5. Jadi kat bawah ni pun kita akan potong berapa? Kalau atas 5, maka bawah pun kita akan potong 5 juga. Okey, sampai mana tu? 1 2 3 4 5. Okey, kita tengok sampai mana kita akan potong. Nampak kan? Jadi yang bawah cikgu terus zas sekali 5. Macam tu Kalau rasa siapa-siapa yang baru nak belajar, boleh je awak potong satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Macam tu. Okey, tapi sebab kita dah darjah 6 kan. Jadi cikgu rasa biarlah otak kita ni lebih kita jadi pelajar yang lebih advance macam tu kan. Jadi kita potong 5, bawah pun potong 5. Jadi apa yang tertinggal dekat sini? Tinggal 65 per 10. Betul tak? Okey. Jadi bila dapat jawapan 65 per 10, kita nak tukarkan nombor ini menjadikan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Okey, macam mana tu? Okey, sebelum ni masa kamu darjah 5 ataupun darjah 4, kamu ada belajar kan, kalau per 10 tu kita kira berapa sifar di situ? 1, betul tak? Kalau 1 bermaksud kita akan alihkan titik perpuluhan itu 1 juga. 1 kali 1 sifar bermaksud 1 gerakan. Okey, 1 gerakan. 1 gerakan macam mana tu? Sekarang ni dekat 65 ni tak ada titik perpuluhan. Bila tak ada titik perpuluhan, di mana titik perpuluhan tu? Biasa kalau siapa yang pernah ikuti kelas cikgu sebelum-sebelum ni, dekat dalam kelas cikgu mesti cakap, kalau titik ni mesti yang terletak di bahagian mana? Siapa ingat? Di bahagian belakang. Tak nampak kan? Okey, tak nampak kan? Okey. Hai Abinaya. Hai. Selamat datang. Okey, welcome. Okey. Jadi kita akan letakkan dulu titik perpuluhan ini di mana? Di belakang. Okey, nampak tak? Dia jatuh kat belakang. Titik inilah yang kita akan gerakkan ke bahagian hadapan. Berapa kali tadi? Sekali. Okey, sebab 10 tu ada satu je sifar, maka kita akan gerakkan dia sekali. Ke mana? Ke depan. Nampak tak anak panah cikgu tu? Okey, nampak kan? Okey, ke depan Jadi kita akan alihkan titik hitam tu ke depan. Nampak tak warna merah? Jadi nombor apa yang belakang tu jangan baca dah. Kita baca nombor yang kat depan dia. Jadi jawapan kita apa kat situ? 6.5 juta. Okey, cara pertama ni, kalau rasa senang, jawab. Kamu boleh jawab dekat sini Senang tak? Okey. Seterusnya, cara yang kedua. Okey, tadi kita main potong-potong kan? Okey, yang ini pula kita buat secara gerakan. Okey, kalau rasa cara satu tadi agak sukar, okey, kita tengok pula cara yang kedua. Gerakan ni bermaksud kita gerakkan titik perpuluhan. Okey, umum tahu kan, kalau kata nombor tu 10, sifar dia 1. Betul? Maknanya 1 sifar 1 kali gerak. Kalau kata nombor tu 100, maknanya 2 sifar. 2 sifar bermaksud 2 kali gerak. Betul? Okey, sekarang ni kalau kata nombor dia 1000 ada berapa sifar? 3, betul tak? Bila 3 sifar, maknanya 3 kali gerak. Kita nak gerakkan ke bahagian depan. Sebab kita nak bagi nampak. Awak ingat macam mana cikgu? Nak gerak belakang ke nak gerak depan? Awak fikir. Sebab kita nak bagi nampak titik tu, maka titik tu kena digerakkan ke hadapan. Okey, sekarang ni 1 juta. 1 juta ada berapa sifar? Cuba kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas ni awak mesti ingat, dah terbiasa dah dengan nombor ni. Kalau juta mesti 6 sifar. Okey, tak apa. Hari ni kita belajar pelan-pelan.
Maknanya bila ada 6 sifar, maknanya kita akan gerakkan 6 kali. Okey? Bermula dari mana tadi? Nampak tak dekat nombor 6,500,000 ni tak ada sifar. Tak ada titik perpuluhan. Kalau nak gerak mesti ada titik. Jadi titik tu kita kena buat sendiri. Kita buatkan sendiri, kita adakan sendiri di mana? Di bahagian belakang. Oh, cikgu lupa pula. Okey, jadi daripada belakang kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Jadi kita dah gerakkan kepada 6 kali. Dan nombor kita nampak adalah 6,5 juta. Sama juga kan jawapannya? Okey. Kaedah yang cara pertama dengan cara kedua ni sebenarnya mudah bagi cikgu, betul tak? Cuma kamu tak perlulah nak buat sampai 2 kali, betul tak? Pilih salah satu sahaja. Okey, ni cara ketiga. Cara ketiga ni cara yang memang express, orang kata. Cara cikgu lah, orang kata. Ni cara cikgu. Terutama bila kita nak jawab kertas 1 ataupun soalan objektif yang ada pilihan A, B, C, D tu kan. Kita kan tak perlu tunjukkan jalan kira, betul tak? Ini cara cikgu, idea cikgu. Okey, cikgu harap boleh terima, iaitu teknik palang. Palang tahu tak? Garisan tengah tu. Okey, garisan. Okey, cara cikgu macam ni je. Apa cikgu buat? Iaitu okey, dalam sejuta tadi ada 6 sifar, betul tak? 6 sifar. Jadi cikgu kena sekejap ya. 6 sifar maknanya cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cikgu akan buatkan okey, 1 dari belakang tau. Cikgu akan buatkan sekejap ya. Okey, 2 kita kira di belakangnya semula ya. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu zaz kita buat palang. Nampak tak tanda merah tu? Tanda merah tu kan? Okey, maknanya tu kita ada buat palang tu. Terus kita letakkan apa? Titik perpuluhan. Mudah kan? Okey, nampak tak mudah? Kita kira 6 sebab ada 6 sifar, jadi kita kira di belakang 6. Lepas tu kita tarik, buat satu garisan pakai pensel, letakkan titik perpuluhan, dah terus dapat jawapan 6,5 juta. Okey, senang betul tak? Okey. Seterusnya, kalau tak faham tolong bagi tahu ya. Okey, kalau tak faham tolong bagi tahu. Okey, seterusnya. Tadi nombor bulat kepada perpuluhan. Sekarang cikgu nak buat nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan kita nak tukar dia menjadi nombor bulat. Okey, apa kita kena buat? Okey, tengok apa dia? Kita terbalik tau. Okey. Soalan dia, tukarkan sifar perpuluhan 1 juta kepada nombor bulat. Okey. Okey, cara pertama iaitu teknik gerakan. Okey, tengok cikgu buat tadi soalan dia sifar perpuluhan 1 juta kan. Okey, apa cikgu kena buat kat sini? Okey. Bila kita nak jadikan nombor bulat, bermakna kita tak nak ada titik ni. Bila tak nak titik tu, maksudnya kita nak buang dia, tak nak bagi nampak. Okey, maksudnya kalau sesuatu barang, kalau kita nak buang, kita nak sorokkan, kita mesti letak kat belakang tu tak? Jangan bagi nampak. Sama juga lah, titik ni kita nak kena letak dia di belakang supaya kita tak nak nampak. Okey, apa yang awak kena buat? Kita gerakkan titik tu. Berapa kali? 6 kali. Sebab apa 6 kali? Sebab juta ada 6 sifar. Okey, juta ada 6 sifar. Jadi kita ulang 1, 2 kali gerak 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita bawa lari titik tu pergi belakang. Okey, dah bawa lari tempat yang kosong tu kan, nampak kan yang lekuk kosong tu. Okey, kita kena letakkan nombor. Nombor apa yang kita kena letakkan? Iaitu sifar. Nampak tak? Sifar kita letakkan. Dah jadi nombor dia itu. Apa yang kamu nampak?
100,000. Maknanya kamu salinkan nombor dia saja. Ingat, dia nak nombor bulat je. Kamu abaikan yang titik perpuluhan tu. Ya? Sebab kita dah bawa lari dah titik tu ke belakang. Okey. Cara yang kedua, kita nak gunakan petak nilai tempat. Nilai tempat. Okey, tadi kita gerak. Nilai tempat. Okey. Rumah lah. Kan kita tahu kan rumah 10, 100,000, 10,000, 100,000, juta kan. Okey, itu nilai tempat. Okey. Di mana nak letak tu? Kita cuba letak kat titik kat situ. Okey, antara juta dekat juta tu kan kita letak. Kemudian kita masukkan je nombor tu. Kita masukkan, ikutlah. Kalau depan titik ada nombor sifar kan. Okey, jangan ubah tau, jangan pergi mana-mana. Kemudian kita masukkan pula 1. Mana ruang yang kosong tu kita kena letak apa? Okey, boleh faham? Okey, dan kita dapat juga jawapannya. Kita abaikan yang mana tu? Titik perpuluhan. Okey, kita abaikan titik perpuluhan macam ni. Okey, tapi kalau dalam periksa kamu tak payahlah nak lukis gambar rumah-rumah macam ni, betul tak? Jadi kamu kalau buat latihan nanti pun cikgu rasa tak perlu nak buat nilai tempat-tempat ni. Sebenarnya nama dia ni pun lain, cuma cikgu nak tunjukkan dekat sini nombor bulat tu sebenarnya terletak di mana. Sebab tu cikgu pakai petak nilai tempat ni. Kalau ikutkan 0.1 ni, 1 tu sebenarnya rumah dia lain. Okey, rumah dia lain. Okay, ni cikgu nak tunjukkan dia ni duduk ni, nombor bulat tu macam mana. Okey, jadi nanti bila kamu buat latihan, kamu gunakan cara yang pertama ni ya. Gerakkan. Okey, gerakkan. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar nombor perpuluhan kan. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar pecahan pula. Pecahan. Okey, kamu tak payah risau. Okey, pecahan ni okey, pecahan ni ni warna merah ni kamu bayangkan ni sebenarnya nilainya adalah penuh, iaitu 1 juta. Okey, katakanlah kamu ada duit 1 juta kan, 1 juta, kemudian kamu nak agihkan. Jadi ni kamu punya, maknanya semua ni kamu punyalah. Maknanya 1 juta ni duduk dalam kawasan satu yang penuh. Okey, kemudian cikgu nak pecahkan 1 juta ini menjadi separuh lah, setengah. Dah nampak berapa gambar? Tadi 1 gambar kan? Okey, 1 gambar. Sekarang dah nampak berapa gambar? Dah nampak 2 kan? Betul tak? Ada 2 petak warna biru. Bila kita belah 2, bermaksud dia adalah 1/2. Maknanya sebelah sini, sebelah kiri ni 1/2, dan sebelah sini pun adalah, kanan ni adalah 1/2. Betul Okey, sebab ataupun kita panggil dia setengah juta. Okey. Kemudian daripada setengah juta ni nombor dia pecahan, betul tak? Pecahan yang cikgu tunjukkan. Nilai untuk setengah juta tu macam mana ya? Okey. Kamu tengok sini 1 juta. Kemudian cikgu agihkan. Seorang dapat berapa? Sebelah sana dapat 500, sebelah sini dapat 500,000. Macam ni. Nampak tak? Kan kita bagi. Jadi 1/2 juta ataupun setengah juta sama nilai dengan 500,000. Okey, faham? Okey, kalau faham tunjuk good ke? Okey, faham Kalau tak faham tak apa, cikgu boleh ulang. Okey, seterusnya tadi 1/2. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana pula dari 1 juta nak jadi 1/4. Okey, 1/4 Okey, tengok kotak warna hijau ni Okey, kotak warna hijau cikgu nak daripada setengah tu kan, daripada kita buat sebelah dulu tau, gambar biru sebelah ni kita nak bahagikan 2 pula. Nampak tak? Dia bahagi sama rata. Yang kotak sebelah ni pun, yang bahagian sebelah ni pun cikgu nak bahagi 2. Jadi sama rata. Okey, sekarang ada berapa petak?
Sekarang ada berapa petak? Ada 4, betul tak? Ada 4 petak hijau. Maknanya satu bahagian ini, nilai dia, satu bahagian ini adalah 1/4. Kan? Kalau kata cikgu sentuh saja bahagian yang kedua ni pun, nilai dia adalah 1/4. Kalau kata cikgu sentuh bahagian yang sini pun 1/4. Okey. Maknanya setiap satu ni adalah 1/4. Okey. Bila 1/4, apa nilai untuk 1/4 tu? Okey, nilai untuk 1/4 kita tengok kat sini. Nampak tak tadi? Sebenarnya satu yang cikgu ambil daripada petak biru, biru ni ya. Petak biru ni tadi 500, betul tak? Kalau kamu ambil daripada petak merah ni, banyak pula nombor nanti kamu nak bagi. Jadi cikgu nak bagi kamu faham. 500 ni kan, kamu bahagikan 2. Macam mana kamu dapat tu? Maknanya seorang dapat berapa? Jadi kamu akan nampak apa kat sini? Nampak tak? Satu bahagian kamu akan dapat 250. Okey, tak apa, cikgu terangkan. Cikgu akan perincikan balik macam mana boleh dapat 250. Okey, sekarang ni kamu dah boleh ingat kalau setengah juta, nombor dia adalah 500 ribu. Belakang ni memang kamu kena tambah sifar. Okey. Assalamualaikum Rin Mariana, selamat ni. Ibu Ilmi okey. Selamat datang. Okey. Kemudian nanti cikgu cikgu nak terangkan apa itu nilai 250,000. Okey. Seterusnya cikgu daripada 1/4 ni, nampak tak? Cikgu bahagikan 2. 1/4 tu cikgu bahagikan 2 lagi. Cikgu belah lagi 2. Cikgu bagi lagi 2. Dah dapat berapa dah? Petak kuning kita ada berapa sekarang? Petak kuning kita ada berapa sekarang? Ada 8, betul tak? Ada 8. Okey. Jadi satu bahagian ni nilai dia berapa? 1/8. 1/8 juta. 1/8. Okey, nilai dia 1/8. Yang kotak ni pun 1/8. Jadi semuanya ada 8 kotak kuning ni ada 8. Okey, bila ada 8, okey, cikgu nak tunjuk 1/8 tu apa. Nampak tak 1/8 ni tadi cikgu ambil daripada kotak hijau ni. Kotak hijau ni kan cikgu bahagi 2, betul tak? Jadi kita ambil je lah. Cikgu lupa tukar color. Okey, tak apa. 250 ni cikgu bahagikan pula kepada 2. Kan nak bagi kotak sini. Kita nak cari satu kotak. Jadi kalau kita bahagikan, kita dapat 125,000. Okey. Jadi 1/8 juta sama nilai dengan 125,000. Okey, nampak tak? Okey, ini kalau gambar raja pecahan ni, pecahan juta ni, cikgu harap kamu faham, kamu jelas macam mana daripada satu yang penuh tu cikgu bahagi 2, daripada yang satu kecil tu cikgu pecah lagi, cikgu bahagikan lagi dapat 1/4, lepas tu daripada 1/4 tu cikgu bahagikan lagi, kecilkan lagi, dapatlah 1/8. Jadi nombor-nombor ni kamu kena biasa. Lepas ni bila kamu dalam darjah 6 kamu lebih banyak bermain dengan nombor pecahan Jadi lepas ni kamu akan terbiasa dengan 1/2 juta. Apa dia 1/4 juta? Jadi kalau kita tak nak buang masa, kita nak kira-kira tadi macam tadi, kita nak kira, nak kena bahagikan, nak kena darab lah apa semua tu, kamu hafal yang ni kan? Kamu boleh ingat. Okey, cikgu bagi cara yang okey, lagi jelas. Nampak dalam bentuk tadi bentuk petak kan? Ini dalam bentuk bulatan. Okey. Katalah. Okey. Dalam 1 juta tadi kan?
yang okey, kata ni contoh rumah ribu lah, betul tak? Ribu kan. Cikgu tak ambil nombor 3 yang belakang tu, cikgu ambil yang 1000. Nombor 1 sifar. Yang sifar belakang tu cikgu tak ambil dulu, tapi nanti kamu boleh tambahkan nanti cikgu ajar. Okey, katakanlah kamu ada 1000 kan, 1000. Kemudian kamu ada berapa ni? Ada 10 ni. 1 2 3 4 5. Katalah ni duit kamu lah, ada RM1000. Kamu nak bahagikan kepada 4 kan, nak bagikan 4. Jadi bagi kat sana, bagi kat kumpulan ni 1, bagi kat dia ni 1, kita nak bagi kat dia ni 100, betul tak? Kita bagi kat dia ni, bagi pula kat dia. Okey, ada lagi kan, ada lagi baki ni kan. Okey, ada lagi baki kan. Okey, kita nak bagi tu lagi, kita boleh bahagi lagi. Dekat sana orang sini kita bahagi lagi. Nampak tak cikgu agih-agihkan? Okey, nampak cikgu agih-agihkan. Okey, tiba-tiba cikgu ada lagi baki lagi 200 ni. Cikgu ada 4 petak kan? 1 2 3 4. Betul tak? Cikgu ada 4 petak. Jadi yang 100 ni, kalau cikgu pecah duit 100 tu, ada note berapa? Cikgu guna duit ni sebab kamu biasa dengan duit kan. Okey, 100 tu kan kita boleh pecahkan jadi RM50, RM50. Tapi kat sini cikgu tak tulis RM lah kan, cikgu tak tulis RM, jadi cikgu tulis nombor je 50. Jadi cikgu boleh agihkan 50. Jadi cikgu ada 4 keping, betul tak? 50. Jadi cikgu pun boleh agihkan kat sini. Okey, cikgu agih kat sana, cikgu agih kat sini. Dan dah semua dapat sama rata, betul kan? Semua dapat sama rata. Kemudian tak live. Siapa tu? Okey, kemudian nampak tak? Kalau satu lengkung separuh bulatan ataupun satu hemisfera, separuh bulatan, nama dia setengah juta, betul tak? Setengah juta. Okey. Tadi cikgu gunakan nombor yang kecil sikit, betul tak? Cikgu gunakan 1000 ni sebab nombor tu kecil sikit, senang kamu nak faham. Cikgu nak mudahkan kamu faham. Sekarang ni kalau cikgu tukarkan dia kepada juta. Okey, juta. Jadi kalau setengah juta ataupun 1/2 juta, kita ambil gambar yang atas ni. Atas ni nampak tak bentuk cikgu? Okey, berapa ni? 1 2 3 4 5. Okey. Semua sekali ada berapa ratus ni? 100, 200, 300, 400, 500. Kan? Okey. 500, nampak tak? Jadi yang cikgu salin ni, salin 3 sifar di belakang ni sebabnya juta kan, dia ada tadi 1 sifar. Jadi sifar yang belakang tu cikgu salin, nampak tak? Jadi dah 500,000. Okey. Okey. Terima kasih Farisha okey, nampak Isha Farisha nampak Isha Farisha faham. Terima kasih jawab. Okey. Kemudian 1/4 ni cikgu nak tunjuk yang sebelah sini je. Daripada setengah ni cikgu nak tunjuk sebahagian. Jadi kan cikgu belah 2 ni, yang sebelah sini. Kalau kamu tengok gambar sini, sebelah ni kan 1/4 satu ni berapa jumlah dia? 100, 250. Jadi 250. Satu bahagian je, satu bahagian. Kalau kamu lorek, kalau 2 lorek, maknanya 2/4. Tak, ni cikgu nak tunjuk 1/4. Okey. Kemudian 3/4 ni maknanya yang berwarna biru ni. Warna biru ni 1, maknanya 3 bahagian yang berlorek. 1 2 3. Okey, kalau 3/4 kita ambil yang sini ni. 1 2 3. Kalau kamu jumlahkan semua sekali, kamu akan dapat berapa? 750. Jadi tambahkan sifar-sifar, dapatlah 750,000. Okey, ni cikgu cerita pasal juta. Okey, cikgu cerita pasal juta. Ingat tadi ya, yang satu bahagian tu jumlah dia adalah 250. Okey, cikgu harap kamu faham jelas cikgu seboleh-boleh nak bagi kamu faham. Kau takut kamu tak faham dengan nombor yang banyak, cikgu kecilkan nombor. Tapi kamu kena faham juta itu ada berapa nombor. Macam tu ya. Okey. Seterusnya daripada gambar-gambar rajah yang tadi cikgu buat tadi, pecahan tadi tu, barulah kita katalah kamu dah ingat dah. Bila cikgu sebut setengah aja, kamu dah tahu dah. 500. Jadi 500 juta, 500 ribu. Sorry, bukan 500 juta. Okey. Cara pertama, cikgu nak tukarkan nombor kejap ya. Cikgu ajar satu-satu. Okey.
Cikgu ada dua cara ni nak tukar nombor bulat NB tadi, NB nak tukar kepada pecahan. Cikgu ada dua cara. Cara pertama, cikgu gunakan bahagi teknik potongan. Cikgu tak buat bentuk lazim. Okey, kita buat potongan. Okey. Jadi apa cikgu buat tadi? Kalau kamu ingat, cikgu akan potongkan sifar dia. Okey, dekat atas ni ada berapa sifar? Ada 4. Jadi bawah pun kita kena potong 4. Okey, 4, bawah potong 4. Okey. Sianya Aisyah, bateri cepat-cepat cas. Cas. Okey. Okey, bila kita dah potong, jadi patutnya tak perlu ada perkataan juta ni. Okey, cikgu akan okey, sekarang ni akan jumpa, kamu akan nampak nombor apa yang tinggal? 25%. Okey, 25%. Gunakan sifar 25. Tapi kalau kamu bijak, tadi kamu dah nampak dah. Kalau tadi ada tak nombor yang ada 2 ada 5? Dekat mana nombor tu? Okey, ataupun kamu tahu dekat nombor sifar 25, nampak tak ni? Kita akan tukarkan dengan nombor-nombor yang cikgu petakkan ni. Kan? 25 ni kita potong, kita gantikan dia dengan nombor 1. 100 ni kita potong, kita akan gantikan dia dengan 4. Nampak tak ni 100? Kita nak tukar dia, ni kita panggil nak kecilkan, kan? Kalau kita kecilkan, maknanya kita kena bagi nombor yang kecil, kan? Kita potong jadi 4. Jadi dapatlah kita jawapan 1/4 juta. Okey, seterusnya. Kalau ni kalau kata teknik lukisan ni, tadi yang cikgu lukis tadi itulah, kan? Kalau ni maksud cikgu, kalau kamu dah hafal, kamu dah bayang dah dalam otak kamu, fikiran kamu, depan mata kamu ni, kamu dah melekat dah gambar cikgu tadi tu, kan? Juta, bila cikgu dah lukis juta, okey, satu bahagian maksud tadi 1/4. Tak? Kalau kita belah 4, maknanya 1/4. 1/4 tu terus kamu dah terbayang 250,000. Senang kan? Jadi kalau kata kamu nak jimatkan masa bila kamu nak buat kerja, latihan, ataupun kamu nak buat soalan, kan, ujian atau biasa, kamu dah banyak dah jimat masa sebab dah kamu dah nampak gambar tu, terus kamu terbayang nombor tu. Betul tak? Tak apa, kita buat pelan-pelan. Kalau kamu tengok hari-hari, insya-Allah kamu dapat. Okay. Assalamualaikum, hai Ani. Okey, Ani. Okey, seterusnya. Okay, Isha dah cas Okey, seterusnya. Okey. Daripada pecahan, tadi nombor bulat nak jadi pecahan. Okey, pecahan kita nak tukarkan dia kepada nombor bulat. Okey. Cikgu ada dua soalan kat sini. Okey, dua soalan Okey. Jadi cara nak sebut pecahan ni ingat lagi tak? Macam mana? Okey, ingat 1/7/10. Ni gabungan antara nombor bulat dengan pecahan, kan? 1 tu nombor bulat. Jadi 1/7/10 juta kita nak tukar dia kepada keseluruhan dia. Okey. Apa yang kita kena buat? 1 tu, biasa 1 besar kan kita tuliskan. 1 tu, ni 1 ni. 1. Lepas tu kita buat tambah, kita letak tambah. Okey. Kita letakkan tambah. Yang kita nak tukar ni kat sini ni 7/10 ni. Ingat tak tadi bila ada per 10 ni kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Alihkan titik perpuluhan. Cikgu dah siap-siap dah letak titik di belakang situ pula. Patutnya dekat atas. Silap. Bukan di situ, sekejap ya. Alamak, cikgu salah gambar. Patutnya di tempat 7 sini, di 7. Cikgu buat lari pun. Okey, tak apa. Okey, sekejap cikgu buat lari ya. 7/10 Kejap cikgu ada slide ni. Apalah, cikgu buat lari juga. Awak nampak cikgu buat apa kan? Ni maknanya cikgu tak ambil orang punya, dia memang cikgu buat sendiri ni. Okey, cikgu ganakan. Maaflah. Okey. Mari kita pergi. Okey,
cikgu ulang balik. Okey. Kita letakkan titik tu di belakang 7. Kan? Di belakang 7. Kemudian ada satu sifar. Jadi kita gerakkan satu ke depan. Kan? Okey, cikgu alih titik. Betul Syah, cikgu alih titik. Syami faham Okey. Okey, maknanya kita letakkan depan. Sebenarnya dekat depan titik merah ni kita kena letakkan sifar kan? Nampak tak? Jadi satu tu kita tambahkan dengan nombor perpuluhan ni. Depan titik merah ni ada sifar. Sifar perpuluhan tu 7. Okey, jadi kita tambahkanlah macam biasa. Tambahkan, kita akan dapat 1.7 juta. Okey? Dapat Okey. Seterusnya. Soalan yang kedua ni. Okey, tadi dia per 10, senang sangat. Kalau per 100 kali 2, macam tu kan, kali 2. Okey, sekarang ni dia bawah dia penyebut dia nombor lain. Okey, 8 ke apa ke. Okey. Kamu ingat tak bila kamu dah jam cikgu ulang balik dah jam 4 ke dah jam 5 kamu ada belajar pasal nak tukar nombor bercampur ni, nombor bercampur ni kita panggil nombor bercampur kepada pecahan apa? Pecahan tak wajar kan? Okey, pecahan tak wajar tu yang atas besar bawah kecil tu. Cara dia macam mana ingat tak? Yang daripada nombor penyebut ni kita darab kepada tepi nombor bulat, lepas tu dah dapat jawapan, kita tambahkan dengan 5. Nampak tak? 8 darab 2 16. Kan? 16 tambah 5 dapat 21. Betul tak? 21. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat pecahan dia. Pecahan tak wajar adalah 21/8. Okey, 21/8. Kemudian kita nak tukar kepada nombor bulat, kita kena darabkan dengan 1 juta. Sebab dia nak nombor bulat dalam juta kan. Nampak tak perkataan juta ni? Juta. Jadi kita pun darabkan dengan 1 juta. Nampak tak? Okey. Jangan pula guna nombor lain, tak boleh. Dia kalau juta, cerita juta. Okey? Okey, kalau kamu dapat 8, kamu dapat sejuta. Tadi gambar raja tadi ingat tak? Kalau 8 ni tadi, apa pecahan dia tadi? Kalau 8, kalau 1/2 500 kan, 500,000. Kalau 1/4 250. Yang juta tu yang kotak kuning tadi. Apa tadi? 100 apa? 25. 125,000. Belakang dia letak sifar. Kan? Sifar. Jadi sekarang ni yang 8 ni kita ubah dia jadi 1. Maknanya ataupun kalau kamu tak kamu nak bahagi boleh kamu gunakan sifar 8. Tapi ni cikgu gunakan cara paling cepat, orang kata kan. Cara paling cepat, tadi cikgu dah tunjukkan pecahan yang petak-petak pecahan tadi tu kan. Kan cikgu suruh ingat, letak kat kepala, lekat kat kepala yang dalam pecahan juta dia cuma ada nombor 1/2. Lepas tu daripada 1/2 dia jadi 1/4. Daripada 1/4 dia jadi 1/8. Betul tak? Yang 1/8 tadi tu apa? 125. Betul tak? Cikgu terus dia tukar cepat kan. Nanti tak adalah masalah, cikgu tak tahu nak bahagi. Bukan macam tu. Sebab cikgu dah tunjuk gambar raja tu. Terus kamu tukar je cepat-cepat. Kan jimat masa kan? Okey. Sekarang ni tinggal buat apa? Kamu darabkan je. Yang 21 ni kamu darabkan dengan 125,000. Kan? Okey. Darab macam biasa. Cikgu ada cara, macam-macam cara kalau nak mendarab ni. Okey. Biasanya kamu akan gunakan apa? Leti, betul lazim, betul tak? Pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh guna betul lazim. Kamu cuma betul lazim cikgu ni lagi ringkas sebab cikgu tinggalkan dulu yang sifar. Nampak tak sifar cikgu ni warna biru ni kan? Sifar cikgu yang warna biru ni cikgu bawa terus ke belakang. Nampak tak? Kalau dia ada 3 lah cikgu bawa. Kalau dia ada 1 lah. Kalau darab kan cikgu bawa. Ni cara cikgu tau. Cikgu ajar cara cepat. Okey. Jadi yang tinggal sekarang ni nombor 125 ni cikgu nak darabkan dengan nombor 21. Tu cikgu buat secara ringkas dia 125 darab dengan 21. Maknanya apa yang tinggal. Jadi tak payahlah cikgu nak tulis belakang dia 125,000 ada sifar. Nanti kan bertingkat-tingkat kamu punya apa bentuk lazim tu kan. Jadi kita buat yang boleh cikgu mudahkan, yang kamu boleh faham. Okey? Dan jawapannya bila dah bentuk lazim tu kamu dah kira, dah tambah semua, dah siap, kamu dapat 2625 tu, kamu bawa naik sebelah tu, depan dia, depan sifar.
Nampak tak di warna kuning ni? 2625. Dan bila kamu cantumkan jawapan ini, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan bawah ni. 2,625,000. Okey. Okey, ini bentuklah lazim. Okey. Kalau rasalah cikgu suka, kalau kata tak nak, cikgu suka bagi bermacam-macam cara. Bukan apa, kadang-kadang bila kamu rasa penat, kamu rasa susah kan, padahal benda tak susah pun, tapi tak apa, selagi kita boleh, cikgu boleh bantu guna cara yang mudah, cikgu mudahkan. Katalah kamu rasa penat lah cikgu nak kira bentuk lazim, okey, tak apalah, penat kot, cikgu akan gunakan bentuk lattice. Lattice ni pula kamu kena guna kotak-kotak. Mungkin ada di kawan-kawan kita yang apa tu guna ni, kan? Okey, kaedah lattice ni kita guna petak-petak lah, maksudnya kita panggil macam wajik segitiga kan. Senang juga sebenarnya. Mana-mana yang nampak sifar ni kan, yang mana nampak sifar ni, kita letak kat setiap petak dia ni sifar. Tapi petak ni kita kena belah macam ni tahu, sampai bawah. Nampak tak? Jadi yang tinggal macam ni 5 darab 2 berapa? 10. Satu kotak satu nombor. Maksudnya segitiga ni ada satu, segitiga bawah ni kosong. Jangan tak kosong satu, tu nombor satu, ni 10. 10 satu, lepas tu baru sifar. Okey, 2 darab 2 berapa? 4. Jangan letak 4 atas tau, nanti jadi 4, nanti kosong jadi 40. Kamu kena letak sifar dulu baru 4. Siapa ni? Ray. Cikgu tak tahu siapa nama. Hai. Okey, kemudian 1 darab 2. 1 darab 2, 2. Okey, ingat sifar dulu baru 2. Okey, sifar dulu baru 2. Okey. Yang bawah ni sifar 1. Alah, sifar 1 senang je kan. Kalau 5 darab 1, 5 kan. 2 darab 1, 2. Okey, ni 1 darab. Okey. Kemudian kamu, bila kamu nak tambah tu, kamu tambahkan ikut dia punya potongan segitiga ni. Cikgu ajar kat sini, cikgu tunjuk je Okey. Potong macam ni, dapat kosong. Yang sifar kalau tambahkan dapat sifar. Ni pun semua sifar jadi sifar. Tiba-tiba sini sifar 5 tambah dapat 5. Okey, tu jadi 5. Okey, barisan ni sifar 2 dapat berapa? 2 tambahkan. Okey, ni banyak sikit nombor. Ada 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Apa jawapannya? 6. Sifar 2 sifar, kamu dapat 2. Yang ni sifar. Dan bila kita nak baca jawapan ni, baca macam huruf L. Kamu tahu kan huruf L besar macam nak tulis kan, dia tak ada dari bawah ke atas, tak daripada atas kamu ke tepi. Jadi nombor yang kamu dapat tu apa ni, yang kuning ni 2. Nak ambil sifar depan, tak payah ambil lah. Okey, 2, 6, 2, 5 sifar tu dapat jawapan. Sama kan jawapannya? Okey, tapi sebab anak-anak muda cikgu yang bijak ni tak payah guna lattice pun tak apa. Tapi bagusnya lattice ni dia selamat kan, bagi orang-orang yang takut nak tambah-tambah bentuk lazim, dia boleh guna kaedah lattice. Cikgu pelbagaikan kaedah. Okey, tadi dah nampak 2 cara kan. Cikgu bagi satu lagi cara yang cikgu tak pasti kalau kamu biasa dengan ni, tapi ini cara cikgu kira mudah lah. Okey, apa tu? Jeng. Okey, kaedah grid tau. Senang je ni. Kalau katalah budak kata, cikgu saya tak apa sifir. Cikgu rasa macam tak apa sifir pun sebenarnya boleh kira. Betul tak? Okey, sekarang ni caranya kita tak payah pakai pembaris pun tak apa. Kamu ambil pensel, kamu buat garisan. Ni namanya grid ni garisan. Okey. Bila nombor tapi macam tadi cikgu ambil nombor sifar ni, belakang dia ada 3, cikgu terus bawa ke belakang tau. Kan? Cikgu terus bawa ke belakang sifar ni 3 kan? Jadi kita bawa ke belakang. Jadi yang tinggal sekarang ni nombor depan ni 1, 2, 5 dengan 21 ni cikgu belum kira, betul tak? Okey, apa yang cikgu nak buat? Okey, 1 kamu buat satu garisan 1. Okey. 2 buat garisan 2. Okey. 5 buat garisan 5. Okey. Garisan menegak dulu tegak. Kemudian kita silangkannya dengan dia nak darab kan? Nak darab 21. Darabnya kita silangkan dia melintang pula. 2 dulu tau, bermula dengan 2. Jadi kita buat 2. Kita jarakkan sikit, ada 1. Kita buat 1. Apa yang kamu kena buat iaitu
kita kira berapa titik persilangan dia. Nampak tak yang bersilang ni, macam huruf T ni ada satu, betul tak? Lepas tu bawah dia sini ada satu. Dah berapa ni? 2. Kan? Ada 2 kan kat sini kan? Bila 2, jadi cikgu tulis kat kotak ni 2. Menarik tak? Kan? Okay, kita tengok yang mini pula. Ada berapa ni? Berapa titik? 4. Yang bersilang tau, kan bersilang. Tu, nampak tak cikgu tulis 4. Yang kat sini ada berapa ni? 10 ni. 2, 4, 6, 8, 10. Cikgu pun tulis kat 10 sini. Jangan satu kotak ni jangan pisahkan. Biar duduk dalam satu kotak je 10 macam ni. Macam ni buat. Okey. Kemudian nak tambah ni. Dia jarak kan sebab cikgu nak tambah. Nampak tak satu ni? Ada satu je kan? Tapi cikgu tak letak duduk bawah rumah 2 tau. Dia ni biar kosong. Nampak tak cikgu dah colour-colour ni kan? Cikgu letak kat bawah 4 ni. Untuk kotak yang kedua lah masa cikgu kotak. Okey, kemudian ni ada 2 kan? Cikgu letak sebelah dia. Okey, kemudian ni ada berapa ni? 5. Cikgu letak ni. Atau apa? Yang atas tu biar dia. Okey. Kemudian kita tambahkan macam biasa je. Ni jadi berapa? 5. 10 tambah 2, 12 kan? Bawa 1 atas tu. Dari 6 ni 2. Menarik tak? Senang tak? Kan? Siapa kata tak pandai sipir tu? Sebenarnya ada macam cara sendiri kita boleh buat. Tapi apa pun mustahaknya nak jadi orang bijak. Nak orang macam tak maksudnya nak jadi orang bijak. Hafal sifir tu penting sebab sifir ni dalam kehidupan seharian kita. Betul tak? Okey, ini cara cikgu lah. Okey, tapi apa-apa pun cikgu syorkan bila kita menjawab kita kena ada jalan kira, betul tak? Kita pakailah jalan kira yang ada markah macam tadi, kaedah bentuk lazim, letis, betul tak? Kaedah grid ni biasanya cikgu suka pakai bila kita nak jawab soalan-soalan yang kertas satu lah terutamanya, sebab dia memang masa tak bagi banyak, soalannya pula panjang, kita nak baca. Jadi kalau kita nak lagi jimat, jimatkan masa, macam ni lah cara yang cikgu boleh tunjukkan. Okey, apa pun benda ni kena latihan baru kamu boleh nampak, betul tak? Kena latihan baru kamu boleh mahir dengan benda macam ni. Okey, seterusnya. Okey, sebelum cikgu tutup kita punya pembelajaran hari ini. Okey, cikgu tak nak ada yang tak tahu nak menyebut. Okey, kita cuba sebut nombor pecahan ni. Okey, kita boleh sebut 1. Nampak ni, 1 besar ni ada nombor bulat. Nombor bercampur ni 1 per 2. Jadi cara nak menulis dalam perkataan ni macam ni. 1 per 2. Atau kita boleh sebut 1/2. 1/2. Okey, 2 1/4. 2 1/4. Atau kita 1/4 ni sebenarnya orang cakap suku. Jadi 2 suku. Okey, 1/4 ni adalah suku. Yang ketiga ni 1/3/4. Ejaan per tu kena rapatkan. Per 4, per 2 rapat. Dia jangan jarak. Jadi ataupun kita sebut 3/4 ni adalah 3 suku. Okey, 3 suku. Okey. Oh, Ilmi dah mahir okey. Bagus Ilmi. Okey. Okey. Apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini, kita nak perbaiki kesilapan kita ataupun kesalahan yang selalu kita buat kita buat dalam penulisan lah, terutamanya penulisan nombor. Okey. Kalau nombor perpuluhan tu 2, apa yang tak patut, yang ni pangkah, cikgu buat pangkah tu, ataupun yang betul kita kena buat. Okey. Nombor perpuluhan 2 titik sifar, ada kosong, ada 8, ada 5 juta. Cara yang baca yang betul adalah 2 sifar 8 5 juta. Kita sebut satu-satu nombor ni di belakang. Okey. Tapi kebanyakan yang cikgu jumpa dia buat 2.85 juta. Sebenarnya salah bukan 85 juta ni salah tau. Sebenarnya adalah sifar tu jangan tinggalkan. Sifar tu kena sebut juga, kena tulis juga Okey, jadi sifar 85 juta. Okey, kita tengok nombor perpuluhan yang kedua. Okey, yang betul dia sifar perpuluhan 18 juta.
Tapi biasanya sebab kita dah sebut kosong, cikgu sendiri pun kadang-kadang tersasut sebut kosong-kosong kan. Sebenarnya dalam matematik kita sebut dia adalah sifar. Kosong tu ada maksud yang lain Okey, jadi kita jangan gunakan perkataan kosong. Okey? Jangan, kita gunakan perkataan sifar. Okey. Dan yang ketiga, biasa orang buat 3.207 juta. Okey, yang belakang jangan sebut 207. Kita kena sebut satu-satu. 3.2 sifar 7. Okey, dah boleh faham? Okey. Jadi latihan nanti kamu buat dalam MT1 muka surat 14. Kat sini cikgu ada kamu buat soalan latihan diri nampak dalam gambar raja ni. Kamu buka buku teks. Okey, kamu boleh tanda dalam buku teks kamu soalan 1, 2 dan 3. Kemudian muka surat 19, cikgu nak kamu salin soalan tu dalam buku MT1 kamu salin. Ini cikgu bagi soalan A, B, C, D, E, F ni. Kamu buat jalan kira ni, cikgu bagikan jawapan ni untuk semakkan. Kamu boleh semak. Sama tak jawapan kamu buat tu dengan cikgu buat? Okey? Kamu boleh salin nanti Okey. Okey. Okey, sekian. Selamat belajar. Cikgu terlupa. Nanti hari Khamis ni kamu tolong kamu siapkan kerja kamu tu, kerja daripada yang cikgu bagi tu, yang pada sebelum-sebelum ni. Kemudian kamu buat dalam buku MT1. Nanti hari Khamis ni tolong hantar ke sekolah. Ya? Tolong hantar ke sekolah. Dalam box dah sediakan box tu dekat tepi dewan dekat tepi dewan tu, kamu masukkan dekat dalam 6 mushtari kamu masuk dalam kotak tu. Nanti hari Khamis ni tengoklah, kalau kamu sempat esok kamu dah siap, esok kamu hantar esok. Kalau kata hari Khamis pagi baru nak hantar, kamu boleh masuk dalam kotak tu bila-bila masa. Tapi yang penting hari Khamis tu cikgu nak kutip petang, sebelah petang cikgu kutip, sebelah petang dalam pukul 4 macam tu cikgu kutip. Ya, cikgu harap sangat kerjasama sebab cikgu nak, yalah cikgu nak menanda, nak buka satu-satu Telegram. Cikgu tak cukup, tak puas bila tak tak dapat pen merah tu. Jadi cikgu minta tolong sangat-sangat hantar buku hantar buku. Nanti hari akan kerja yang lain nanti kita buat pada muka lain. Tapi yang ni tolong siapkan dalam MT1. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.